bagaimana Malaysia boleh jadi Malaysia yang lebih baik? Saya percaya dengan keadaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-10 ini, dengan satu iaitu Kerajaan Malaysia Madani, dan supaya beliau kemungkinan sudah lama dalam politik, lebih 23 tahun, 24 tahun telah bekunya perjalanan beliau dalam politik dan sekarang impian beliau sebagai Perdana Menteri yang baru. Maka itu beliau akan mengambil inisiatif dan mempunyai satu tema ataupun kalau Datuk Seri Najib dulu satu Malaysia, Datuk Seri Ismail Malaysia, keluarga Malaysia, dan ini juga kita ada mempunyai satu kemungkinan ada dalam isi hati ataupun iri hati yang pemikiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempunyai ke Malaysia Madani sebagai satu, beliau akan meluahkan rasa supaya Malaysia ini mempunyai arus pembangunan menuju arus pembangunan yang lebih baik daripada yang lalu. Okey, YB, siapa idola dalam politik dan kenapa? Saya seorang pendalaman, dilahirkan di luar bandar, dan saya berkecimpung dalam politik ketika dalam lepasan tingkatan 5 dahulu, dan saya berjumpa dengan orang yang tidak dapat saya lupa, iaitu Mendiang Tan Sri Dato' Amal Dr. James Timur Masing, dan beliaulah membawa saya untuk menjejak kaki ke arena politik. Jadi beliau mengajarkan saya, dia memberikan banyak idea-idea, dan yang penting beliau telah memberi tunjuk ajar kepada saya, masa itu emas. Kalau nak pergi buat appointment ataupun lawatan kekuasaan, yang penting bagi beliau adalah masa mesti ditempatkan, dan supaya rakyat tidak menunggu dan membuang masa kerana mereka juga ada membuat kerja yang lain. Jadi time is very important. Itulah pesanan beliau kepada saya. Jadi itulah idola saya, dan setakat sampai dulu hingga sekarang inilah saya sebagai ahli parlimen 2013, dan juga ke pengalaman kedua saya juga ahli parlimen di Hulu Rijang yang sama, dan pengalaman ketiga ini saya juga menang dengan majoriti yang sangat meningkat setiap kali pilihan raya, dan syukurlah Tuhan yang menentukan. Saya pun tak mohon, tak minta, dan juga tak ada niatnya menjadi sebagai Timbalan Menteri yang menyagakan hal ehwal Sabah dan Sarawak, dan juga tugas-tugas khas di jabatan di pejabat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Okey, baik. Buku terakhir yang baca? Atas tanggungjawab sebagai Timbalan Menteri mengenai hal ehwal Sabah dan Sarawak, saya telah membaca serba sedikitlah mengenai buku MA63. Ia adalah bagi kita rakyat Sarawak adalah daging dan darah kita. YB, nasi lemak atau roti canai? Sebagai rakyat Kapit di Semenanjung ini, mereka sentiasa mengembalkan roti canai sebagai satu makanan yang cukup enak sekali. Tetapi kalau nak pergi ke Kapit, kita ada roti canai goreng yang beristimewa sekali. Dan jangan lepas kalau nak pergi Kapit. Istimewa canai goreng. Cuba ni. Okey, seluar jean ke seluar slack, YB? Saya ni tak kisah sangat. Ke kain batik? Saya ni tak kisah sangat untuk pakaian. Yang penting selesa. Dan saya ni tak kekok sangat juga. YB, kalau bukan jadi wakil rakyat, apa YB meniaga ke kerja apa? Kita seorang orang-orang pendalaman. Memang sebelum saya jadi wakil rakyat, saya ke arah pertanian dan sedikit mempunyai kelepas sawit, perkebun kelapa sawit yang kecil, dan saya juga telah menternakkan
anak ikan purau sikit-sikit. 3 perkataan menggambarkan diri YB. Boleh kata saya peramah dan juga mempunyai sikap dan mengerti diri saya untuk menghormati adat resam suku kaum saya sendiri. Satu lagi? Tadi baru 2. Yang ketiga itu senyum-senyumlah selalu. Sebagai satu tanda kita menciriakan dan juga menghargai kehidupan kita seharian. Janganlah stres sangat. Yang terakhir, boleh tak belanja satu lagu favourite YB? Okey, lagu-lagu ini yang dipopularkan oleh Anderson Ngalai, tapi suara saya tak baik, tetapi kita sebagai wakil rakyat, kalau nak rakyat pergi ke rumah panjang, mereka sentiasa memohon supaya wakil rakyat akan menyanyi sebuah lagu. Okey, sikit saja. Sikit saja. Alright. Itu lagu popularkan Berkikis Bulu Betis. Bukit Sematan, gunung selindung di kota Jawa. Itulah.